rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Sambung daripada kitab Hasyiah Syekh Abdul Karim Al-Matari pada perbincangan malam ini berkaitan dengan kafarah. Kata muallif, wa tajibu al-kafaratu, wajib kafarah ala rajuli, di atas orang lelaki. Wajib ke atas lelaki biifsadi saumi yaumin, dengan sebab merosakkan puasa satu hari daripada Ramadan. Dengan apa? Merosakkan dengan bijima'in, dengan jima'. Jima', sifat jima' itu athima bihi, yang berdosa seseorang dengan jima' itu. Bisababis saum, berdosa kerana sebab berpuasa. Jima' itu yang dilarang dan haram kerana sebab berpuasa. Okey. Kita sambung pada kata Muhashir rahimahullah, qauluhu wa tajibu al-kafaratu, wajib oleh kafarah. Ai ma'a qada, kafarah ai ma'a qada'i yaumil ifsad, beserta mengqadakkan hari yang dia rosakkan itu, hari yang dia batalkan puasa. Intaha Syekh Muhammad Ramli. Bukan sekadar itu, ma'a qada'i ai ma'a taubah pula. Beserta taubat. Tapi kenapa tak sebut? Kerana dalam kafarah ni sendiri ada mafhum taubat. Kalau ikutnya, orang yang membatalkan puasa pada bulan Ramadan, yang dengan jima' lah. Kalau dengan batalkan puasa dengan perkara selain jima', pertama dia wajib qada', yang kedua sebelum qada' itu dia wajib taubah. Dua perkara, taubat tu wajib kerana dia telah melanggar perkara dan larangan Allah Taala. Di sini kalau kafarah dia kata wajib kafarah beserta qada'. Sebenarnya terkandung dalam kafarah tu satu lagi, iaitu taubat. Wajib taubat. Ma'a qada'i yaumil ifsad, beserta dia kena qada'kan hari yang dia rosakkan puasa dengan jima' itu. Intaha Syekh Muhammad Ramli. Okey, sekarang ni apa makna kafarah? Kata Muhashir rahimahullah, wal kafaratu ma'khuzatun minal kufri. Ma'khuzatun minal kufri. Kafarah itu, perkataan kafarah itu mustaq, diambil daripada kalimah kufr, masdar kufr. Kafara yakfuru kufran. Jadi al-kufr itu asal dia, asal perkataan kafarah itu daripada situlah. Apa maksud al-kufru? Wa huwa satru, iaitu menutup. Menutup. Jadi menutup apa? Menutup pada umum segala benda yang menutup dipanggil benda itu kafir. Dia menutup. Kerana itu wasumiyal kafiru kafiran, dan dinamakan orang kafir itu dinamakan kafir. Kafir itu makna orang yang tidak beriman, itu dinamakan dengan nama kafir. Dinamakan orang kafir itu dengan nama kafir. Yang ni kembali kepada musamma, yang ni kembali kepada isim. Dinamakan yang bernama kafir itu dengan nama kafir, li'annahu yasturu dinal haqqa bid-dinil batil, kerana dia telah menutup agama yang benar dengan agama yang batil. Agama yang benar tu ditutup dengan agama yang batil. Jadi tak nampak kebenaran, dia menutup kebenaran. Kita nak ringkas cakapnya, kafir ni kenapa dinamakan kafir? Kalimah kafir itu maksud tutup, kerana dia menutup kebenaran. Dia menutup kebenaran. Okay. Wasumiyah, dan lagi juga wasumiyah zurra'ah, bukan zara'ah, zurra'ah, petani-petani. Wasumiyah zurra'u kafiran aidan, dinamakan petani itu kafiran, orang kafir. Liyaghidha bihimul kuffar, dalam ayat Quran Allah Ta'ala kata liyaghidha bihimul kuffar. Al-kuffar di situ maksud apa? Az-zurra', petani, orang yang bercucuk tanam. Jadi zurra' ni petani, dia nama kafir juga.
Liyaghiza bihimul kufar. Bukan orang kafir situ. Itu zurra, merujuk kepada petani-petani. Kenapa dinamakan orang petani itu kafir? Li'annahu yasturul arda bil bidri. Kerana dia menutup tanah dengan biji, dengan benih-benih. Menutup tanah dengan benih-benih. Yasturul arda bil bidri. Tutup tanah dengan benih-benih. Kalau ikutnya menutup benih dengan tanah lah. Kalau ikutnya pada takbir tu ada qalbun lah. Sepatutnya menutupkan benih dengan tanah. Okay. Tapi sahih je tu. Okay. Kemudian seterusnya kata Muhasyi rahimahullahu ta'ala, wahia syar'an, dan ia kafarah pada syarak. Nampak? Ia kafarah pada syarak. Sekarang ni tadi pada lughah kafarah tu makna tutup. As-satru wahia syar'an malun au saumun. Harta atau puasa wajaba, yang wajib, bisyurutil ahdiyah, dengan syarat-syarat yang lagi akan datang. Jadi sekarang ni dia sebut hakikat kafarah tu. Jadi kafarah tu sama ada kena kafarah dengan bayar harta. Orang buat satu perkara kan, dia kena kafarah, sama ada kafarah dia itqu raqabah, itu bayar dengan harta, ataupun kena puasa. Ini tak lari pada dua tu. Harta ataupun puasa yang wajib bisyurutil atiyah, dengan syarat-syarat akan datang. Makna dalam bab ini syarat berkaitan puasa, kafarah puasa lah. Dalam bab lain kafarah bunuh, kafarah apa lagi, kafarah sumpah dan seumpamanya. Okey. Kenapa dinamakan kafarah ni, kita panggil denda ni, kafarah ni, denda ini dinamakan kafarah. Wasumiyat al-kafaratu, ay al-kafaratu bidzalika, ay bismil kafarah, dinamakan kafarah tu kafarah li'annaha tasturu dzamba, kerana dia menutupkan dosa, ay tamhuhu, dia hapuskan dosa, min suhufil malaikah, daripada suhuf-suhuf catatan para malaikat. Ini antara disebut illah ataupun sebabnya lah kenapa seorang itu dalam Islam bila buat dosa yang tertentu, Allah Ta'ala kenakan kafarah. Tujuannya Allah Ta'ala rahmat dan kasih ni, tujuannya untuk menutupkan dosa. Maksud tutup ni nak hapus lah. Tamhuhu min suhufi, daripada suhufi catatan para malaikat. Jadi malaikat yang tulis amalan kita, dia ada tulis. Bila kafarah tu dia akan padam. Min suhufi al-malaikah, dipadam daripada suhuf catatan para malaikat. Okey, habis. Kemudian katanya lagi ala rajul. Okey, kafarah berkaitan dengan jima' ini kena kepada orang lelaki sahaja. Kena kepada lelaki. Ala rajuli, di atas lelaki. Ai al-fa'ili, yang melakukan jima' itu. Lelaki yang melakukan jima'. Wal muradu bihi, yang dimaksudkan dengan kalimah lelaki ni siapa? Al-balighu, ialah orang lelaki yang baligh. Kanak-kanak lelaki tak kena. Siapa? Liyakhrujas sabiyyu, supaya liyakhrujas sabiyyu, supaya keluar oleh as-sabi. Kalau gitu liyakhruja, kena takdir ya. Liyakhruja bihi as-sabiyyu. Liyakhruja bihi as-sabi, kena takdir lah situ, kena takdir huruf jar dengan majrur yang mahzuf, supaya keluarnya dengannya, dengan kata dengan murak tadi, oleh budak kecil. Kama ya'ti, lagi sebagaimana lagi akan datang. Sebagaimana lagi akan datang. Itu kalau kita baca liyakhruja as-sabiyyu, maka kena takdir liyakhruja bihi as-sabiyyu. Kalau nak baca senang pun nak apa? Liyukhrija. Boleh baca, tapi kena baca sabiyah lah. Ini nuskah ni dia tak bagi depan. Tapi tak mesti bagi depan. Liyukhrija, supaya mengeluarkan dengan kalimah murak bil balik ini. Supaya mengeluarkan dengan kalimah balik ini akan budak kecil. Budak kecil tak masuk daripada orang balik. Kama ya'ti, sebagaimana akan datang.
Okey. Kalau baca liyukhrija, maka tak perlu takdir lah bihi tu. Qauluhu biifsadin. Dengan sebab kena kafarah tu kerana merosakkan, membatalkan. Dengan bagaimana membatalkan tu? Ai bi an yakuna, taswirnya bi an yakuna amidan, dengan bahawa adalah seseorang itu amidan, dia itu sengaja, aliman, lagi dia tahu, mukhtaran, dia buat dengan kerelaan, rela, dia memilih. Supaya apa? Maksud ni bi ifsad ai bi an yakuna amidan, li yukhrija pun boleh, nak baca li yukhrija sama tak dia? Li yukhrija, supaya keluarnya, an-nasiya, orang yang lupa, wal jahilah, dan orang yang jahil, wal mukraha, dan orang yang kena ikrah, kena paksa. Nampak? Jadi keluar dengan amid, sengaja, orang lupa. Keluar dengan orang yang tahu, orang yang jahil. Keluar dengan orang yang sukarela, orang yang kena paksa. Maka idh laisa fi'lu man dzukir mufsidan, kerana tidak adalah perbuatan man dzukir, orang yang disebut tadi itu, mufsidan, membatalkan puasa. Mana? Orang yang jimak kerana lupa, tak batal. Orang yang jimak kerana jahil, jahil yang uzur, contohnya baru masuk Islam, tak batal. Orang yang jimak kerana dipaksa, kalau tidak dibunuh, juga tidak batal puasanya. Sebab itu dimaksudkan dengan ifsad di sini orang yang amid, alim, lagi mukhtar. Okay. Jelas Kemudian katanya lagi ifsadi saumi, membatalkan puasa. Membatalkan puasa. Apa dia membatalkan puasa itu? Qauluhu saumi, kharaja, maka keluar. Ai kharaja bi qaulihi itu ifsadu ghairihi, membatalkan selain daripada puasa. Ka salatin, seperti sembahyang dan seumpama sembahyang. Waktu batal hal lain tak masuklah, bukan perbincangan kita. Okey, selesai. Wal murad, ini dipanggil qaid bagi muhtarazat, kan disebut pada ta'rif. Jadi pada kebiasaan ulama, bila sebut ta'rif, dia akan sebut qaid dia, apa yang masuk dalam ta'rif itu, apa yang muhtarazat, apa yang terkeluar daripada setiap qaid yang disebut dalam ta'rif tersebut. Okay, di sini dia kata wal muradu ifsadu saumi nafsihi, yang dimaksudkan ialah dia membatalkan puasa diri dia. Jadi hak tu kena kafarah kalau dia batalkan puasa diri dia. Supaya apa? Liyakhrujal muftiru, supaya keluarlah oleh orang muftir, orang yang berbuka. Idza jama'a, orang muftir ni makna orang hak berbuka, yang makna buka adalah tidak puasa. Idza jama'a zaujatahu as-saimata, bila dia jimak isterinya yang sedang puasa. Dia tak puasa, dia muftir, dia buka, tiba-tiba dia mari jimak isteri. Dia mari jimak isteri. Dah. Adakah wajib ke atas dia kafarah? Tidak. Sebab apa? Sebab dia bukan merosakkan puasa diri dia tu, dia buat rosak puasa isteri. Puasa diri dia, dak puasa sebab dia muftir dah. Dia tu dalam keadaan berbuka dah. Jadi jimak tu bukan jimak tu merosakkan puasa dia, merosakkan puasa orang lain. Maka fala tajibu alaihi kafarah, maka tidak wajib ke atas lelaki tadi kafarah. Hak puang tu memang tak wajib dah, nampak tak? Cuma batal dak orang puang tu. Orang puang tu batal ke tidak? Orang puang tu batal ke tidak? Tengoklah, kalau dia ada kehendak dan dia dengan sukarela, maka batal lah memasukkan sesuatu dalam rongga. Kalau dia kena paksa dan seumpamanya, itu tak batal lah, masuk dalam bab ikrah. Okay. Qauluhu yaumin, yaumin Ramadan, membatalkan satu hari puasa. Ai yaumin kamilin, hari yang sempurna. Hari yang sempurna dia puasa tu yang dia batalkan hari tersebut.
Supaya apa? Liyakhruja, supaya keluarlah ma idza mata, barang kalau mati seseorang, au junna, ataupun gila seseorang, fi athnaihi, pada pertengahan hari, ba'dal jima, lepas pada jima. Okey. Dia puasa tengah-tengah hari tu, dia pun pergi jima. Lepas jima mati. Mati dia, ataupun lepas jima, tak, lepas jima jadi gila tu. Tak. Jadi gila. Adakah kalau dia baik semula lah, kalau mati tak. Kalau mati adakah dikira termasuk dalam hutang kafarahnya? Kalau junat, dia gila sekejap. Kerana sebab jimat tu jadi gila kan. Jadi gana dah tahu, jadi gila sekejap. Lepas tu baik pula. Hari tu dia kira dia membatalkan, dia kira dia batal puasa dengan jimat ke tak? Dia kena kafarah tak? Jawapannya tidak. Sebab apa? Sebab tak habis hari lagi. Sebab tu dia kata yaumin kamilin, hari yang sempurna. Supaya keluarlah kalau seorang itu mati ataupun gila di tengah hari lepas jimat. Fatasqutu anhu kafarah, maka gugur daripada yang kafarah. Dia tak kena kafarah. Cuma dia kena qada je lah. Lalu dia gila lah kalau mati nak qada mana. Okay. Jadi dalam masalah tersebut dia tidak kena kafarah kerana tidak dia hari itu tidak sempurna baginya. Gitu. Kemudian kata Muhasyi lagi, min Ramadan, daripada puasa Ramadan. Jima' itu membatalkan puasa Ramadan. Ai adaan, puasa Ramadan yang tunai. Kalau hak qada tak jadi, tak kena kafarah. Yakinan, lagi yakin. Nampak? Yakin. Puasa Ramadan yang tunai tahun itu, adaan maksud tunai makna tahun tersebut, secara yakin hari tersebut tu Ramadan. Okey, apa yang keluar dengan kata Ramadan ni, dengan qaid adaan wa yakinan ni? Fa kharaja, maka keluarlah bi Ramadana, dengan kata Ramadan, an-nadhru, puasa nazar, wal kafaratu, dan juga puasa kafarah. Keluar dengan kata Ramadan ni, puasa nazar. Alhamdulillah, puasa nazar. Dia puasa nazar, masa hari puasa nazar tu dia jima', tak kena kafarah. Tapi berdosa tu berdosa lah, sebab puasa nazar ni puasa wajib, dia membatalkan tanpa ada sebab. Hak tu jadi berdosa lah. Cuma dia kena qada je lah. Kena ganti balik, nazar tu tak jadi. Wal kafarah tu, puasa kafarah tu dia jima' pula. Dia dah lah kena kafarah, tinggal puasa dia batal puasa dengan sebab jima'. Lepas tu dia buat kafarah puasa tu, hari kafarah puasa tu dia jima' pula. Jadi pertamanya putus tatabuk, dia kena start semula 2 bulan berturut-turut. Tapi dia kena kafarah kali kedua tak? Jawapannya tidak. Okey, itu keluar dengan Ramadan. Wa bil adai, ai wa kharaja bi ada bil ada. Keluar kata ada ni. Al qada'u, puasa qada'. Puasa qada'. Kalau dia jima' pada puasa qada' pun tidak kena kafarah. Okey. Wa bi yaqinan, dan keluar dengan kata yakinan ni, ma idza shama bi ijtihadin. Kalaulah seorang itu puasa dengan ijtihad. Dia puasa dengan ijtihad. Walam yatahaqqaq annahu minhu, walam yatahaqqaq anna al-yaw anna shaumuhu minhu min Ramadan. Tapi dia tidak tahqiq bahawa hari itu hari Ramadan. Ni contoh ni berlaku kalau orang yang duduk pada tempat yang tak tahu masa. Tak tahu masa, contoh kena tahan dalam tempat yang tempat yang tertutup. Tahan pula dengan orang puang, boleh berlaku jima' lah. Lagi apa lagi? Contohnya dia terdampar di pulau. Nampak? Terdampar di pulau. Jadi tak tahu masa. Kalender pun tak ada, handset pun tak ada. Ada handset tapi habis bateri, tak boleh buka juga. Jadi bila begitu, dia pun ijtihad lah. Dia kira ijtihad. Maka dia puasa dengan ijtihad dan dia tak yakin bahawa bahawa hari yang dia puasa tu Ramadan ke tak Ramadan lagi, ke 2-3 hari lepas tu Ramadan. Maka kalau dia puasa dengan ijtihad, walam yatahaqqaq annahu minhu, dan dia tidak yakin bahawa puasa itu daripada Ramadan, maka orang ini tidak kena kafarah. Sebab apa? Sebab dia qaid tadi, adaan yakinan. Lagi pula, au shoma yaum syakki, ataupun dia berpuasa pada hari syak, haitsu jaza, sekira-kira haruh. Ingatlah,
Hari Syak ni, di sini maksud hari Syak ini hari 30 Ramadan. Secara umum. Secara umum. Bukan hari 30 yang mana orang takallaman nasu bi ru'yatihi aw syahida bi hilalin syuhudun turaddu syahadatuhum. Maka waktu Syak pada Islam maksud hari Syak sini semata-mata 30 Sya'ban. Tak kira lah hari Syak tu Syak sungguh pada istilah ataupun hari 30 Ramadan. Sekira-kira haruh baginya puasa kerana sebab dia sambung sebelum tu ke dan seumpamanya. Dia puasa pada hari Syak itu, hari 30 Sya'ban. Fabana annahu min Ramadana. Tiba-tiba siang hari itu nyatalah hari itu hari Ramadan. Hari itu punya hari Ramadan. Okey, fa idza wati'a, maka apabila dia wati hari itu, dia ingat ke hari Syak atau dia ingat ke hari itu hari Syak ataupun hari 30 Sya'ban, tiba-tiba orang khabar tengok anak bulan dah. Maknanya hari ni satu Ramadan dah. Jadi dia pun wati walau jami'a ayyamihi walaupun pada keseluruhan harinya itu. Walaupun pada keseluruhan hari, la kafarata alaih, maka tidak kena kafarah di atasnya. Sebab apa? Sebab tidak berlaku jima' pada hari Ramadan dengan yakin. Itu qaid dia. Nampak? Qauluhu, membatalkan puasa itu dengan apa? Bijima'in, dengan jima'. Ai walau liwatan. Walaupun jima' ini bukan sekait dengan difarah saja, walaupun dengan liwat sekalipun kena kafarah. Wa ityana bahimatin, ay walau kana al-jima'u bi ityani bahimatin. Walau kana al-jima'u ityana bahimatin, walaupun jima' itu dengan mendatangi binatang, maknanya pergi buat kerja dengan binatang. Kira kena kafarah juga. Nampak tak? Kena kafarah juga. Ini nafsu yang pelik lah ni. Tapi benda itu ada je laporan dan seumpamanya benda gini. Kalau berlaku, maka kena kafarah pada bulan puasa. Au mayyitin, ataupun dia jima' dengan mayat. Nasallallahu alaihi wasallam, maka kena juga kafarah. Lagi pula ghayahnya wa illam yunzil, walaupun tidak berlaku inzal, tak keluar mani sekalipun. Kerana syarat ni disebut jima', bukan disebut inzal ni. Sebut jima', makna jima' tu tergelam hasyafah dalam faraj. Habis. Okey, maka apa yang keluar dengan kata jima'? Wa kharaja bil jima'i, keluar dengan kata jima' itu al-ifsadu bi ghairihi, iaitu merosakkan puasa dengan selain jima'. Kal akli, seperti makan, wa nahwihi, dan seumpamanya, mimma ya'ti, dari barang yang akan disebut nanti, perkara-perkara yang akan disebut lepas ni. Wal muradu, yang dimaksudkan. Jadi kalau contohnya orang tu makan, lepas tu dia jima', maka puasanya telah batal, maka dia jima' itu tidak kena kepada kafarah. Nampak? Tapi jangan kita promosi dan juga benda ini jangan kita salah terang kepada masyarakat. Kerana ada orang terang kata, bulan puasa kalau tak mau kafarah, nak jima' sangat tak tahan, minum air dulu, tegak ais tegak. Dia ajar pula orang. Nampak tak? Patutnya dia kena ajar orang supaya menghormati bulan puasa. Sekarang ni dia ajar pula. Mana-mana orang baru menikah kata dia, pengantin-pengantin baru, kalau rasa tak tahan sangat, tegak ais tegak. Patutnya kita kena tarhib lah, kena beri peringatan supaya mereka takut. Ni bulan puasa, sabar-sabarlah dulu. Nampak tak? Tunggulah, siang hari tak lama, malam tak ada masalah. Nampak tak? Tak pergi terawih pun tak apa. Ni dia suruh pula kata, tegak air dulu, baru tak kena kafarah. Betul lah tak kena kafarah, tapi berdosa tu, perbuatan tu berdosa. Okay. Wal muradu, yang dikehendaki al-jima'u munfaridan, iaitu jima' semata-mata. Jima' bersendirian, dia batalkan dengan sebab jima'. Supaya apa? Liyakhruja, supaya keluarnya, malau afsadahu bil jima'i wa ghairihi ma'an, kalau dia merosakkan puasa dengan cara jima' dan selain jima' sekali. Ni surah ni menarik juga ni. Ini masalah menarik juga ni. Dia kata dia buat sekali. Maknanya tengah nak jima' tu, masuk asyafah dia pegang air.
Ataupun dia pegang buah kurma. Dia pegang buah kurma sehari. Masa nak masuk je dia pun telan buah kurma. Jadi berlaku dua benda. Batal dengan sebab dua perkara. Ini sekali Kalau jimok dulu confirm lah. Tapi kalau dia buat sekali pun. Sambil jimok, mula jimok tu dia pun sekali, 1, 2, 3. Masuk tu dia pun masuk mulut, makan kurma. Telan kurma. Bukan makan, telan kurma. Maka ketika itu tidak wajib kafarah juga. Sebab apa? Sebab itu di mana satu yang mendahului tu. Bila ada taraduk syubhah pada tu, ada syak pada tu, maka dibuanglah kewajipan kafarah itu, maka tidak kena kafarah. Sebab itu dia kaitkan di sini jimok semata-mata, jimok yang bersendirian. Kalau sekali dengan benda lain, maka itu tidak kena kafarah. Kerana boleh jadi batalkan sebab makan. Okey. Jimok yang mana? Athima bihi, yang berdosa dengannya. Jimuk yang berdosa dengannya. Keluar dengan berdosa dengannya. Kharaja as-sabiyyu, keluar oleh kanak-kanak. Kanak-kanak jimuk berdosa tak? Tak berdosa. Fala kafarata alaih, maka tidak kena kafarah ke atas budak kecil. Li'adami ithmihi bihi, kerana tidak berdosa budak dengannya dengan jimuk. Sebab budak kecil lagi tak balik. Salah tu salah lah. Ayah dia, wali dia patut larang dia. Jadi budak kecil jimuk pada siang hari bulan Ramadan, dia puasa, dia rasa jadi batal tu memang batal lah. Kena kafarah tak? Tidak kena kafarah, kerana tidak berdosa dengannya. Lagi katanya bisababi saum, berdosa berdosa kerana sebab puasa. Jimuk yang berdosa kerana sebab puasa. Berdosa itu kerana sebab puasa, bukan kerana diri jimuk tu sendiri. Qauluhu bisababi shaum, kharaja, keluar, keluar biqaulihi itu as-shaimu al-musafiru, orang yang berpuasa, yang bermusafir, al-mujami'u, yang jimuk. Zinan, sama ada berzina, au lam yanwi tarakhusan bil iftar, ataupun tidak meniatkan mengambil rukhsah dengan berbuka. Okey, ada dua perkara ni, atau dua masalah ni. Okey, pertama, orang puasa yang musafir. Dia musafir tapi dia puasa. Tiba-tiba dia jimuk. Dia jimuk tu, sama ada jimuk pertama tu jimuk kerana zina. Dia jimuk tu maknanya berzina lah. Dia berzina masa musafir tersebut. Adakah kena kafarah? Jawapannya tidak kena kafarah. Dah tu bulan puasa. Sebab apa? Sebab ada syubhah rukhsah safar ni. Ada syubhah rukhsah safar. Musafir itulah yang menggugurkan kafarah itu. Dah dia tidak niat tarakhus sekalipun. Dah tu berdosa dia tu kerana sebab zina. Berdosa dia tu kerana sebab dia zina. Bukan bisababi saum. Jadi kerana itu tak kena kafarah walaupun zina. Ataupun dia tidak niat tarakhus bil iftar, orang ni pun dosa juga. Orang tu puasa, dia pun musafir. Dia musafir tapi dia pun jimuk, padahal dia tidak niat nak ambil rukhsah iftar. Padahal dia boleh iftar saja. Dia boleh nak ambil rukhsah untuk berbuka puasa hatta dengan jimuk, tapi tak niat pun. Maka jadi berdosa juga, sebab membatalkan puasa tanpa ada rukhsah. Tapi adakah kena kafarah? Tak. Sebab apa? Sebab dia jimuk itu, dosa itu bukan kerana sebab puasa, tapi sebab tidak niat rukhsah. Kenapa? Li'annahu lam ya'tham bihi bisababi shaum, kerana dia tidak berdosa dengan jimuk itu dengan sebab puasa, bukan dosanya kerana puasa. Bal bisababi zina, bahkan berdosa itu kerana sebab zina, au bi'adami niyati tarakhusi, ataupun kerana niat dengan tidak niat tarakhus, tidak niat ambil rukhsah, kerana sebab tu puasa. Maka orang begini tidak kena kafarah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Rasanya cukup malam tu untuk malam ni. Fala kafarata, kita sambung esok. Siapa ada soalan boleh, ada baki masa ni.